Macam si tai juga. Saya ingin nyatakan di sini bahwa pilihan yang berhormat Nur Azalina untuk bersama-sama gagasan rakyat dan JRS adalah tepat sekali untuk meneruskan perjuangan beliau. Saya ingin nyatakan kepada rakyat kita di Kunak, saya masih ingat lagi pada tahun 1990, arwah Allahyarham atur kepada Nur Azalina, Datuk Salim Bacok. Dia bersama-sama saya pada waktu itu menjadi wakil rakyat. Tidak lari kemana. Bakat kepimpinan lahir daripada seorang ataupun keluarga keturunan pimpinan di Kunak. Sekarang ini cucu beliau menjadi wakil rakyat. Oleh itu pilihan Datuk Azalina menyokong kerajaan memang tepat sekali. InsyaAllah kerajaan negeri akan menyokong sepenuh-penuhnya usaha yang berhormat Nur Azalina untuk membina masa depan Kunak ini. Kita mau pemimpin yang mempunyai visi dan perancangan jangka masa panjang untuk Kunak. Kerajaan hari ini, kerajaan yang sangat prihatin kepada rakyat. Kita tidak pernah mengenepikan kepentingan mana-mana daerah di seluruh Sabah, termasuk di daerah Kunak ini. Kita akan lakukan yang terbaik. Percayalah bahwa Kunak ini akan menjadi satu daerah yang maju di masa akan datang di bawah kerajaan JRS ini. Kita jangan dengar fitnah dan pembohongan pemimpin-pemimpin pembangkang yang setiap hari mereka hanya cakap bohong dan fitnah. Mereka tidak tidur lagi. Siang pun buat fitnah, malam tidur pun mereka buat fitnah. Saya ingin beritahu kepada pemimpin-pemimpin pembangkang di Kunak ini. Kunak ini akan menjadi kubu kuat gagasan rakyat. Kita lawan, tetap lawan. Kita tidak mau retorik politik semata-mata. Lawan dia, tetap lawan. Banyak pemimpin-pemimpin pembangkang sekarang hanya pandai menyalahkan kerajaan semata-mata. Ya betul, banyak lagi yang perlu kita usahakan dan laksanakan. Dan kebanyakan daripada masalah ini kita warisi daripada kerajaan yang lalu.
kerajaan warisan. Kalau saya cakap mengenai masalah air, ini saya mau jelaskan. Berlaku kerana apabila kerajaan yang lepas mengambil alih tampuk pemerintahan di Sabah, apa mereka buat? Tidak lain daripada membalas dendam, menekan, memotong syarikat-syarikat konsesi air, sehingga kerajaan rugi 315 juta ringgit bayar beberapa buah syarikat yang telah dilantik oleh kerajaan untuk mengendalikan lodi-lodi air di Sabah. Mereka potong. Mereka mempunyai hati yang busuk, tidak baik. Bayangkan apabila mereka potong, mereka kembalikan kepada jabatan air, dan di sana mereka juga melantik syarikat-syarikat pengendali penyelenggaraan loji-loji air. Inilah masalah yang kita hadapi. Sekarang mereka cakap kerajaan GRS gagal. Masalah air tidak dapat diselesaikan. Tetapi mereka lah yang sebenarnya yang mengakibatkan kita menghadapi masalah air sekarang ini. Tetapi sebagai kerajaan yang bertanggung jawab, kita melaksanakan untuk mengatasi masalah air ini sebaik-baiknya. Dan sekarang ini kita sedang laksanakan untuk menaik taraf loji-loji air di seluruh Sabah. Insya Allah dalam masa 1 tahun kita akan dapat melaksanakan dan juga akan menyelesaikan masalah air ini. Kita laksanakan. Mungkin guna tidak merasai, tetapi untuk makluman, kalau kita bercerita mengenai air ini, banyak inisiatif kerajaan. Bukan saja, insya Allah, kalau di Kota Kinabalu, dalam masa 2 bulan dari sekarang, saya dimaklumkan oleh pengarah jabatan air, saluran air daripada Telibong 2 yang boleh menyumbang 160 juta liter air satu hari akan sampai ke Kota Kinabalu apabila pipe air dalam masa 2 bulan dari sekarang akan siap dilaksanakan. Kita selesaikan masalah ini. Di sebelah Papar kita peruntukkan 380 juta ringgit. Sudah dilaksana lebih 1 tahun yang lalu untuk meningkatkan pengeluaran air daripada 40 juta liter kepada 80 juta di Kogopon Papar. 1 tahun lepas sudah dilaksana dan siap dijaga pada tahun depan. Kita laksanakan, bukan kita tidur, bukan kita fikir macam mana mau buat fitnah dan pembohongan kepada orang. Kita bagi peruntukan di Tawau, Lodi Cinta Mata 400 juta di Ladatu. Dan yang terbaru ialah Ampangan hidroelektrik, bukan saja untuk elektrik tetapi untuk air yang boleh menyumbang 6.000 juta liter satu hari apabila siap. Ini untuk jangka masa 80 hingga 100 tahun. Ada wakil rakyat dari Bumbangkang, 6 juta liter air yang banjir lagi. Utak taruh di sini lutut. Kadang-kadang dia berkomen
yang tidak patut-patut. Saya ingin nyatakan di sini, sejak kerajaan Jiaris ini menjadi pemerintah di Sabah, terlalu banyak inisiatif yang kita laksanakan. Saya menyatakan, melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya, kita dapat angkat hasil negeri daripada 4 juta sekarang ini menjadi 7 juta ringgit. 7 bilion. Ini ulang-ulang ini bikin lupa juga kan. 7 juta, 7 bilion ringgit. Pasal kalau saya tengok Azalina berhabis sudah berucap, lupa saya ada tuan bisa 7 bilion, bukan 7 juta, 7 bilion ringgit. Kita dapat tingkatkan hasil. Apa ini kerajaan gagal? Dari 4 bilion kita kasih naik hasil kepada 7 bilion. InsyaAllah tahun ini lebih daripada 7 bilion. Apabila Menteri Keuangan nanti turun dalam sidang Dewan Undangan Negeri Perbelanjaan. Dan apabila kita dapat hasil yang begitu banyak, kita bagi semula kepada rakyat. Dan hari ini saya difahamkan ada juga rakyat kita di Kunak ini mendapat hasil secara langsung bantuan yang dipanggil syukur yang 300 ringgit sebulan untuk mereka dalam saudara ikasi dan yang miskin. Inilah yang kerajaan buat. Banyak lagi inisiatif lain. Ini tidak pernah berlaku dibuat oleh kerajaan-kerajaan yang lalu. Kita buat untuk rakyat, syukur, dan awal tahun ini kita bagi anak-anak kita yang menuntut di institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang mau balik kampung semasa perayaan hari raya, keamatan ataupun Krismas, kita bagi 300 ringgit untuk tambang mereka balik ke rumah. Ini kerajaan Jiaris. Dulu mana ada? Rugi rakyat kalau tidak bagi mandat sekali lagi kepada kerajaan Jiaris. Banyak inisiatif yang lain yang kita bagi. Saya tidak boleh senaraikan satu persatu. Kalau saya cakap di sini semua inisiatif kerajaan yang baik-baik ini 3 jam pun tidak habis. Bukan macam Bati Pembangkang. Jangan dengar, jarang datang sini. Cerita macam-macam. Tetapi kerajaan ini kita tunaikan apa aspirasi rakyat tempatan kita, terutama golongan yang tidak berkemampuan ini. Kita bukan saja fokus kepada pembangunan ekonomi yang besar-besar ini. Industri kita berkembang dengan dasar mesra pelabur, pelancongan kita, pertanian kita. Tetapi saya kasih beritahu rakan-rakan dalam kabinet, kita jangan lupa untuk membela nasib orang kampung yang berada di bawah ini yang memerlukan pembelaan. Karena itu kita bagi bantuan pendidikan kepada anak-anak mereka. Dulu tidak pernah berlaku. Tingkatan 5, tingkatan 6, sebelum duduk pemeriksaan, kita bagi 200 ringgit kepada mereka. Satu orang. Banyak lagi yang lain yang kita bagi untuk pendidikan. Tahun lepas saja 480 juta kita peruntukkan untuk pembangunan modal insan dan juga pendidikan ini. Mana ada sebelum ini? Ini
Ini saja kerajaan JRS ini. Jadi jangan kamu lupa sokong wakil rakyat kita Datuk Azalina ini. Menangkan beliau di sini. Kalau dia menang, lebih banyak lagi rumah SMJ kita bagi di komisi. Tahun ini pun ada 40 buah kita bagi. Banyak lagi proyek pembangunan untuk membina masa depan budak ini akan kita laksanakan. Tadi beliau menyebut macam berpantun dia. Permintaan dia jeti Pengkalan, Kampung Pengkalan. Sebagai Ketua Menteri, saya luluskan permohonan satu untuk mengenai jeti ini. Ketua SKN ada di sini. Balik, beritahu SCD kawangan. Keluar terus 1,5 juta untuk jeti. Banyak yang kita boleh buat. Dulu mana ada. Satu lagi yang saya dimaklumkan setelah berbincang dengan pihak LPPB, Lembaga Perumahan Pembangunan Perumahan dan Bandar, biarlah ada tanah di sini, biarlah sudah bersedia, sudah setuju bahwa kita akan ambil sebahagian daripada tanah tersebut untuk kita wartakan menjadi kampung. Kampung Punak Jaya, Kampung Bagian, dan Kampung Selamat. Apa lagi kamu mau dari kerajaan? Kami mau Aslina. Kalau untuk rakyat, kita cuba sedaya upaya kita untuk membantu. Inilah kerajaan JRS. Karena itu, dalam pilihan raya akan datang ini, tidak berapa lama lagi ini, kami pastikan Punak ini menjadi milik JRS. Ini yang penting. Kasih calon YB kami. Takkan. Yang penting kamu di Punak ini mesti bersatu hati, bersatu padu. Pikir masa depan yang baik untuk Punak. Untuk membina masa depan Punak hanya melalui kerajaan sahaja dapat kita tunaikan segala ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak inisiatif yang telah kita laksanakan di seluruh Sabah yang cukup memberi masa depan bukan sahaja untuk negeri Sabah, tetapi untuk membangun ekonomi negeri kita pada keseluruhannya. Saya amat berbangga sekali kerana kita mempunyai satu pasukan di dalam kerajaan yang begitu mantap. Rakyat memberi sokongan padu tanpa mengira suku kaum dan keturunan. Kita mesti belajar daripada sejarah politik Sabah. Kalau kita gaduh, kalau kita berpecah, siapa yang untung? Saya mau JRS ini menjadi penerajui ataupun ketua kepada kerajaan yang akan kita bentuk selepas pilihan raya umum nanti. Saya merasai denyut nadi rakyat tempatan kita. Aspirasi mereka mahukan supaya kerajaan diketuai oleh sebuah
pati tempatan di sawah. Kita jangan pikir yang lain. Kita mesti pastikan kerajaan yang ada pada hari ini, yang sudah kita nampak buktinya, pencapaiannya, dulu belum pernah berlaku. Sekarang dengan Petronas, kita sudah mempunyai perjanjian dengan Petronas. Dan sebagian daripada hasil kita ini datang daripada minyak dan gas. Kita bincang dengan Petronas. Petronas bagi kita 50% equity di lapangan minyak Semarang. Dia bagi kita 25% di Samur. Dia bagi kita 25% di ZLNG. Dia bagi kita 10% di LNG lain. Banyak yang kita dapat nih. Ada lagi sekarang masih berunding dengan Petronas. Dulu mana ada? Dalam kepimpinan saya, kalau kita berunding dengan baik, bagi cadangan yang rasional, Petronas memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama memajukan industri minyak dan gas di sana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita ini setiap hari difitnah, apa itu ketua menteri bilang, lemah lembut sentimental apa? Orang belum tahu lagi lah. Kalau dia tahu siapa Haji Gila, makailah dia. Ini Haji tidak pandai takut bang. Kita lawan. Karena saya tahu rakyat adalah di belakang kerajaan JRS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, memang kita gasak dia. Gasak 17 kita gasak Pati Pembangkang. Pembangkang. Orang Kurak bilang sakap pun tidak guna. Kita ajar dia orang dalam pilihan raya macam mana mentadbir kerajaan. Bukan semata-mata mahu kuasa, tetapi mereka tidak buat apa-apa. Semua yang cakap sekarang ini pernah bertugas, pernah menjadi pemimpin kerajaan di masa lalu, baik di peringkat persekutuan ataupun peringkat negeri. Tanya mereka, apa dia yang buat untuk Sabah dan rakyat? Cakap pandai macam si tai dia. Karena saya hilang sudah fokus itu. Tetapi apapun, kita sama-sama lah jaminan daripada kerajaan negeri untuk guna. Saya suka tajuk ini, yaitu membina masa depan guna. Ini cukup. Stadium datang. Bagus. Ya, stadium secara kompleks sedang dilaksanakan. Betul. Kasih ingat saya. Baik Sim. Tatap. Tatap. Alam pada. Gasak 17. Gasak 17. Lawan tetap lawan. Lawan tetap lawan. Hidup Sim. Puan-puan, sebelum saya mengakhiri, saya bagi orang Kunak 4 rangkap pantun. Kalau Azalina bilang apa? Wahai Dajo, saya pantun saja saya bagi. Jadi untuk orang Kunak ada
Ada 4 rangka pantun di sini, yaitu kalau merambat tepian jati, pasanglah umpan anak kelisa. Pemimpin dan rakyat bersatu hati demi kemajuan tunak tercinta. Dari Tunak ke Rahat Datu, ramai orang jual cendawan. Kalau kita teguh bersatu, tiada musuh berani lawan. Tersebut kisah dalam hikayat. Ada Panglima gagah perkasa. Kita berjuang membela rakyat supaya hidup makmur sentosa. Las, ada apa diharap panik seberang, berbunga layu tangkainya condong. Apa diharap pada pembangkang, pandai berjanji tetapi kosong. Jadi itu saja ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.